Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi semua. Apa khabar semua? Okey, cikgu mengharapkan semuanya dalam keadaan sihat. InsyaAllah. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita iaitu bagi mata pelajaran pendidikan sains, sosial dan alam sekitar. Okey, kita masih dari dalam tajuk yang sama iaitu apa yang kita belajar pada minggu lepas iaitu tajuk pemimpin. Okey, sebelum kita mulakan mata pelajaran topik yang seterusnya, okey, cikgu nak ingatkan semula kepada para murid-murid apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Okey, kita belajar pasal apa minggu lepas? Pasal pemimpin. Okey, lagi apa? Kita belajar pasal apa? Okey, kita pergi kepada standard kandungan dulu. Okey, apa? Minggu lepas kita belajar standard kandungan dia pemimpin sekolah, iaitu apa? Di standard pelajaran dia di 8.1.1 mengenal pemimpin sekolah. Okey. Minggu lepas kita belajar ini. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua dan yang ketiga iaitu dapat menyatakan mengenai pemimpin sekolah, iaitu dari segi nama dan tarikh lahir, itu jawatan, tugas dia apa. Jadi itu 8.1.3 pula murid dapat memberi hal mengenai pemimpin sekolah. Okey, jadi hari ini kita akan masuk dua topik ni lah. Sebelum tu cikgu akan ingat, kita akan ingat semua balik apa yang kita belajar minggu lepas. Cikgu nak ingatkan balik kepada murid-murid cikgu. Okey, minggu lepas kita belajar pasal siapa? Kita belajar pasal pemimpin sekolah. Siapa tu pemimpin sekolah? Kita bercakap balik. Okey, apa itu maksud pemimpin sekolah? Pemimpin sekolah ialah mereka yang bertanggungjawab memastikan sekolah ditadbir dan diurus dengan baik. Mereka ini terdiri daripada kalangan guru dan murid sekolah. Ini dah balik maksud pemimpin sekolah. Tahu murid-murid cikgu ni semua pandai, semua dah tahu ni, mesti dah ingat dah. Jadi cikgu nak ingatkan balik je apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, apa lagi minggu lepas? Kita belajar pasal carta organisasi pemimpin sekolah. Siapa yang paling atas sekali? Pengetua. Siapa 4 guru yang membantu pengetua ni, yang di bawah pengetua? Yang pertama, guru penolong kanan pentadbiran. Yang kedua, guru penolong kanan hal ehwal murid. Yang ketiga, guru penolong kanan co-kurikulum. Dan yang keempat, iaitu guru penolong kanan pendidikan khas. Okey, bagi jawatan pemimpin murid pula. Siapa pemimpin yang paling atas? Iaitu guru. Guru. Bawah-bawah dia siapa? Murid-murid dia siapa? Pengawas sekolah, pengawal pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan ketua kelas. Ini bawah-bawah dia yang membantu guru. Ini dia carta organisasi dia. Okey. Hari ni yang kita akan belajar ni hari ni. Apakah peranan pemimpin sekolah ni? Kita nak tahu apa peranan diorang ni. Ini yang kita akan belajar. Okey, kita pergi pada pemimpin sekolah dahulu. Dia ada dua kategori kan, pemimpin sekolah dengan pemimpin murid. Okey, jadi kita pergi kepada pemimpin sekolah dahulu. Okey, pemimpin sekolah ni siapa tadi yang paling atas tadi? Ikut carta organisasi tadi, cikgu dah ingatkan semula kan? Paling atas siapa? Pengetua. Pengetua. Okey, apa peranan pengetua? Pengetua ni peranan dia bekerjasama dengan guru untuk mentadbir sekolah. Ini dia peranan pengetua, ingat. Ini peranan pengetua paling atas. Dia bekerjasama dengan guru untuk mentadbir sekolah. Okey. Seterusnya apa tadi guru yang bawah dia? Guru penolong kanan kan? Yang 4 orang tu. Apa peranan orang 4 orang ni? Ini dia. Peranan guru penolong kanan iaitu membantu
membantu pengetua untuk mentadbir sekolah. Macam cikgu terangkan pada minggu lepas jugalah. Jadi peranan guru penolong kanan ni, diorang membantu untuk pengetua untuk memastikan urus tadbir sekolah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jadi okey, bahawa ada siapa pula? Peranan siapa? Peranan guru. Apa peranan guru ni? Peranan guru ni apa peranan dia? Mendidik dan membimbing murid di sekolah. Macam cikgu lah. Macam cikgu, okey, peranan cikgu sebagai seorang guru, cikgu perlu mendidik kamu dan membimbing kamu di sekolah. Cikgu mengajar kamu lah ni. Itulah peranan cikgu kat sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada pemimpin murid. Apa peranan bagi pemimpin murid pula? Ada pemimpin murid tadi ada berapa tadi? Ada 4 kan? Tapi ni bagi ada 3 peranan dia. Ada tiga iaitu pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan ketua kelas. Okey, kita pergi kepada pengawas sekolah dahulu. Apa peranan pengawas sekolah? Tengok, iaitu untuk membantu guru dalam pengurusan disiplin murid, dan yang kedua, membantu disiplin murid di kawasan sekolah. Okeylah murid-murid. Peranan pengawas sekolah ni, okey, saya rasa ada di antara kamu pun yang memang menjadi seorang pengawas. Jadi kamu kena tahulah tugas kamu ni, apa peranan kamu bila kamu menjadi seorang pengawas sekolah ni, apa yang kamu kena buat. Firstly, yang pertama, kamu kena membantu guru dalam pengurusan disiplin murid ni. Maknanya nanti contohnya seperti di perhimpunan. Cikgu bagi contoh di perhimpunan, kamu biasa nampak pengawas-pengawas duduk bila para pelajar duduk berkumpul di tapak perhimpunan, siapa yang menjaga tepi-tepi tu? Pengawas kan? Pengawas sekolah. Inilah, diorang ni membantu guru lah. Bila guru duduk kat depan, guru tak nampak para pelajar yang lain yang di belakang. Jadi yang membantu guru ni ialah pengawas sekolah. So diorang ni memantau lah supaya pelajar yang duduk kat bahagian belakang yang beratur tu taklah bersembang, tak buat bising, tak main, tak kacau orang. Itulah tugas dia. Dia membantu bagi pelajar ni, membantu pengurusan disiplin ni. Itulah maksudnya. Sama juga yang kedua ni, iaitu menjaga disiplin murid di sekolah. Bukan sahaja tempat perhimpunan lah, di satu kawasan sekolah ni lah. Kalau dia nampak ada pelajar bergaduh ke, ada pelajar buat salah lah di kawasan persekitaran sekolah ni, jadi pengawas sekolah ni dia menjaga disiplin, dia kena tegur. Kalau dia dah tegur pun tak boleh, jadi dia perlu melaporkan kepada guru disiplin. Dia membantu. Okey, yang kedua iaitu apa pula? Kita pergi kepada pengawas pusat sumber. Pengawas pusat sumber ni apa peranan dia? Membantu guru menguruskan pusat sumber. Dah ada kalau nama dia pengawas pusat sumber, jadi dia membantu guru yang menguruskan pusat sumber lah. Dari segi susun buku, macam-macam lah. Apa tugas yang dia perlu buat tu, apa yang guru pusat sumber minta tolong dia buat, jadi dia kena buat lah. Sebab itu memang peranan dia, itu memang tugas dia untuk membantu guru mengurus pusat sumber. Jadi apa-apa kaitan yang apa-apa yang berkaitan dengan pusat sumber, jadi pengawas pusat sumber lah yang akan membantu guru pusat sumber. Okey, yang kedua iaitu menjaga disiplin murid yang berada di dalam pusat sumber. Jadi pengawas pusat sumber ni dia berkuasa hanya di dalam pusat sumber lah sebenarnya. Bila kamu masuk dalam pusat sumber, ada pengawas pusat sumber, kamu buat salah ke dalam pusat sumber tu, kamu bising, kamu koyak buku ke, kamu bagi bersepah ke barang-barang dalam tu, jadi dia orang ni lah yang menjaga kamu ni. Kamu buat salah, nanti dia lapor lah kat cikgu yang menjaga pusat sumber tu. Dia menjagalah, itu memang tugas dia. Okey, habis itu kita pergi pula kepada ketua kelas. Apa tugas ketua kelas? Ketua kelas ni memanglah setiap kelas mesti ada ketua kelas. Jadi
Peranan dia yang sebenar kita kena tahu, iaitu membantu guru mengawal disiplin murid dan di dalam kelas. Ini boleh dikatakan kesemua peranan pemimpin murid ni, diorang ni memang tugas diorang untuk membantu, membantu guru. Diorang akan membantu guru untuk, macam kita tengok tadi, kepada dari pengawas sekolah, pengawas sumber sampai ke kelas, semuanya membantu guru. Sebab itu memang peranan diorang, peranan pemimpin murid ni. So untuk ketua kelas, jadi untuk ketua kelas ni, diorang membantu guru untuk mengawal disiplin murid dan di dalam kelas. So diorang ketua kelas ni tugas dia macam, kalau tak ada cikgu, selagi cikgu tak masuk kelas, selagi kalau cikgu ada hal ke, ada mesyuarat ke contohnya, cikgu tak dapat nak masuk kelas, jadi tugas ketua kelas lah untuk mengawal keadaan kelas ni. Tugas dia lah. Kalau dia tak dapat kawal, jadi dia tak mainkan peranan dia sebagai seorang ketua kelas lah. So kalau apa-apa yang berlaku dalam kelas, dia perlu, yang kedua ni tengok ni, dia perlu apa? Melaporkan kepada guru jika terjadi sesuatu di dalam kelas. So kalau dia dah kawal, jadi tapi berlaku lah, tiba-tiba berlaku pergaduhan antara kawan-kawan dia dalam kelas, waktu dia tak dapat nak kawal, jadi apa dia perlu buat? Dia tak dapat nak halang orang bergaduh, jadi dia cepat-cepat dia bagi tahu cikgu, dia bagi tahu guru yang ada berlakunya pergaduhan dalam kelas. Inilah tugas dia. Dia semua tugas-tugas pemimpin murid ni. Diorang memang semuanya membantu guru. Itulah peranan seorang pemimpin murid ni. Seandainya lah kamu menjadi salah satu daripada pemimpin murid ni, kamu kena tahulah peranan-peranan kamu ni. Apa tugas-tugas kamu. Pastikan kamu betul-betul, orang kata betul-betul faham apa tugas kamu dalam ni. Apa tugasmu? Kamu jadi pengawas sekolah, apa tugas saya jadi pengawas sekolah ni? Kalau saya jadi pengawas sumber, apa sebenarnya peranan saya? Apa tugas saya perlu buat? Saya jadi ketua kelas, apa tugasnya saya perlu buat sebagai seorang ketua kelas untuk saya membantu guru saya? Betul. Sebab ini semua peranan-peranan ni penting. Kalau kita tak jalankan tanggungjawab ni yang diberikan oleh kita, maknanya nanti urus takbir sekolah tak dapat lah nak diuruskan dengan baik. Maknanya nanti berlaku boleh kata, orang kata apa, tak berjalan dengan lancar. Nanti jadi porak-poranda. Kalau kita sebagai seorang ketua pemimpin murid ni tak jalankan tugas, ambillah. Cikgu pun ada hal lain juga, tapi cikgu pun perlukan bantuan lah. Cikgu apa, ada hal yang cikgu perlu uruskan. Jadi cikgu memerlukan bantuan pemimpin murid ni lah untuk membantu cikgu untuk menguruskan sekolah, untuk menguruskan disiplin murid, untuk membantu mengawal keadaan sekolah. Penting peranan ni, kamu kena tahu. Okey murid-murid, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ingat balik apa tadi? Sebelum kita habis, macam biasa, sebelum kita tamatnya kelas kita hari ni, cikgu nak ingatkan balik apa yang kita belajar tadi. Awal tadi cikgu buat apa? Cikgu ingatkan balik kepada para pelajar apa yang kita belajar pada minggu lepas. Kita belajar pasal pemimpin sekolah, pasal maksud, carta organisasi. Murid-murid dah mahir dah tu. Lepas tu kita belajar pasal apa? Hari ni punya tajuk, kita belajar pasal peranan pemimpin sekolah dan peranan pemimpin murid. Itu dari segi apa? Peranan siapa? Pengetua, peranan guru kanan, peranan guru. Seterusnya bagi pemimpin murid pula, kita belajar pasal peranan siapa? Peranan iaitu pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan ketua kelas. Itu yang kita belajar hari ni. Okey, cikgu dah sediakan sedikit latihan untuk murid-murid cikgu buat. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu dapat buat dengan baik. Okey, dapat faham apa yang kita belajar hari ni. Okey, setakat ini saja kelas kita hari ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.